Kita sambung pada ayat 94, muka surat 15. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا ولتجدنهم أحرص الناس على حياة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة ومن الذين أشركوا يود أحدهم لو يعمر ألف سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر والله بصير بما يعملون والله بصير بما يعملون صدق الله العظيم. Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang Yahudi, sekiranya syurga negeri akhirat itu di sisi Allah hanya istimewa buat kamu semata-mata tanpa orang lain, maka cubalah kamu memohon kematian supaya dimatikan sekarang juga, jika betul kamu orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar. Tetapi mereka tidak akan menginginkan kematian itu. Mereka tidak menginginkan kematian itu sama sekali, kerana dosa-dosa yang telah dilakukan dengan tangan-tangan mereka sendiri. Dan Allah Maha mengetahui orang-orang yang zalim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad akan mendapati mereka, yakni orang-orang Yahudi, manusia yang paling tamak akan kehidupan dunia, bahkan lebih tamak daripada orang-orang musyrikin. Masing-masing daripada mereka ingin diberi umur 1000 tahun, padahal umur yang panjang itu tidak akan menjauhkan mereka daripada azab, dan Allah Maha melihat akan apa yang mereka lakukan. Alhamdulillah, pada pagi ini kita dapat membacakan ayat Al-Quran dalam surah Al-Baqarah, muka surat yang ke-15 ayat 94 hingga ke-96. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, kita masih lagi dalam membicarakan tentang keadaan ataupun perihal orang-orang Yahudi. Jadi kita boleh lihat, kita boleh ambil istifadah daripada 3 ayat ini. Yang pertamanya, orang-orang Yahudi ini mereka mendakwa bahawa mereka adalah umat pilihan
yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding umat-umat yang lain. Mereka ini dipilih, kita boleh lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala memberikan nikmat kepada mereka. Dalam masa yang sama mereka merasakan mereka adalah umat yang terbaik yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan mereka menyangka dan mendakwa bahawa mereka ini adalah umat yang berjaya di akhirat. Mereka mendakwa kepada orang-orang yang beriman. Mereka mendakwa pada orang-orang yang beriman, mengatakan bahawa umat yang lain ini tidak ada apa-apa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana apa? Dakwaan mereka ini, mereka nak menggugat orang-orang yang beriman yang berada bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita boleh lihat yang seterusnya bagaimana Nabi SAW memerintahkan kaum Yahudi ini untuk mereka ini berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, meminta Allah Taala membinasakan mereka sekiranya mereka ini berdusta kepada Nabi SAW. Sedangkan kalau kita lihat bagaimana mereka ini banyak mendustakan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada mereka. Mereka mengakui bahawa mereka ini berbohong. Mereka mengakui bahawa mereka ini berdusta dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita boleh lihat bagaimana kaum Yahudi ini hendak mengganggu ketahanan ataupun kewibawaan orang-orang yang beriman, yang mana mereka ini sahabat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan disebut juga dalam ayat ini bahawa kaum Yahudi ini, mereka ini lebih tamak daripada orang-orang musyrikin tentang perihal kehidupan mereka di dunia. Dan mereka juga nak merasakan bahawa mereka ini dapat hidup 1000 tahun. Seperti mana yang kita lihat sebelum ini, bagaimana Nabi SAW meminta kaum Yahudi ini untuk mereka ini mintalah, oleh kerana kamu ni kaum yang istimewa ataupun kaum yang dipilih, maka kamu minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala apa yang kamu nak supaya kamu ni kekal di dunia. Jadi kaum Yahudi ini menyangka bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mengelakkan mereka ini dari azab, dan mereka merasakan mereka ini tidak diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Allah Taala dah cempakkan dalam hati orang-orang Yahudi ini akan berasa kekal lama di atas dunia. Bahkan kalau kita lihat betapa tamaknya mereka ini, sehinggakan mereka ingin hidup di dunia ini selama beribu-ribu tahun. Dalam Quran disebut 1000 tahun. Bahkan mereka nak merasakan mereka ini hidup lama, mengejar kemewahan dunia, pada mereka itu lebih baik bagi mereka. Kerana apa? Kalau kita lihat golongan Yahudi ini, mereka tidak ada tempat, dan mereka ini tidak ada, kalau kita lihat dalam peta dunia pada hari ini, mereka ini tidak ada tempat, sehingga mana mereka merampas apa yang ada di tanah Palestin, tanah hak milik umat Islam. Jadi kita boleh lihat bagaimana mereka ini mengambil tanah tersebut dan dijadikan yang diberi nama sebagai nama Israel, yang kita boleh lihat pada hari ini. Jadi kita boleh lihat bagaimana kesungguhan mereka mengejar apa yang sempit di dunia ini berbanding apa yang luas di akhirat kelak. Jadi kita mudah-mudahan kita ambil istifadah ini, mudah-mudahan Allah SWT menjauhkan kita daripada azab Allah SWT, dan Allah SWT lebih mengetahui apa yang kita kerjakan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberkati pertemuan kita, walaupun sikit, walaupun mudah-mudahan ianya bermanfaat untuk kita, supaya menjadi bekalan kita akhirat kelak insya-Allah. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.